berkenaan dengan jawapan yang diberikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri semalam, Datuk Seri Shahidan Kassim, berkenaan dengan dakwa kekal. Saya amat terkilan dengan jawapan dari SPR melalui Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Shahidan bin Kassim semalam, yang mendedahkan jumlah kos untuk penggunaan dakwa kekal yang tidak kekal dalam PIU ke-13 adalah sebanyak 7.1 juta ringgit. Pada PIU ke-12 tahun 2008, jumlah kos yang digunakan untuk pembelian dakwa kekal oleh SPR ialah 2.4 juta ringgit. Ini jawapan yang diberikan kepada Parlimen selepas Pilihan Raya Umum 2008. Walaupun semua dakwa kekal pada ketika itu dimusnahkan selepas tidak dibenarkan oleh kerajaan beberapa hari sebelum PIU ke-12. Maksudnya kita musnahkan, kita hanguskan 2.4 juta begitu saja pada tahun 2008. Jumlah pengundi pada tahun 2008 ialah lebih kurang 10.9 juta orang. Manakala jumlah pengundi pada tahun 2013 ialah 13.2 juta orang, iaitu pertambahan lebih kurang 20%. Mengapakah pertambahan pengundi sebanyak 20% boleh menyebabkan peningkatan kos dakwa kekal ini dari 2.4 juta ringgit ke 7.1 juta ringgit? Satu peningkatan 3 kali ganda. Jumlah orang hanya tambah 20%, tetapi kos tambah 3 kali ganda. Ini satu persoalan untuk SPR dijawab. Pada 19 Jun 2013 yang lalu, saya Google berita ini dan terpapar dalam banyak portal-portal berita, termasuk disiarkan oleh Bernama. Kerajaan India menyumbangkan 40,000 botol dakwa kekal kepada kerajaan Cambodia untuk pilihan raya umum di Cambodia dengan kos $877,800. Kalau kira forex exchange hari ini kali dengan 3.2, ia hanya melibatkan di antara 2.8 juta hingga 3 juta ringgit. Cambodia mempunyai lebih 9 juta pengundi, iaitu hanya kurang 4 juta pengundi daripada Malaysia. Saya tahu SPR akan cakap, oh ini 40,000 botol. Malaysia menggunakan, SPR menggunakan 200,000 botol. Tapi jangan pakai argument macam ini. Kita tak tahu botol besar atau botol kecil. Mungkin 40,000 botol ini botol besar. Yang 200 botol itu adalah botol kecil. Tetapi kita kena lihat jumlah pengundi, jumlah finger, jumlah jari yang akan dicalikan dakwa kekal itu. Kalau 9 juta orang di Cambodia, kosnya hanya dalam 2.8 juta ringgit. Mengapa 13 juta pengundi di Malaysia ini memerlukan lebih 7 juta? Dia punya terlalu ketara perbezaan dia. Mengapa perbezaan kos ini begitu ketara? Dan apa sahaja yang dibeli oleh kerajaan Malaysia sentiasa lebih mahal daripada negara lain. Kita beli kereta perisai pun lebih mahal, kita beli kapal selam pun lebih mahal, sekarang beli dakwa kekal pun lebih mahal. Ini satu persoalan yang saya rasa sentiasa di Malaysia ini, apa saja kita beli sentiasa lebih mahal. Tak pernah kita dengar kita beli sesuatu lebih murah daripada negara lain ataupun orang lain. Isu berkenaan dakwa kekal ini bukan sahaja kosnya yang melambung dan tidak berpatutan, tetapi ia tidak memenuhi fungsinya kerana dakwa tersebut langsung tidak kekal. SPR dan kerajaan Malaysia sepatutnya mengambil tindakan undang-undang terhadap pembekal tersebut untuk menuntut ganti rugi kerana barangan yang dibekalkan itu tidak mematuhi spesifikasinya. Kalau sesuatu syarikat beli satu barang daripada satu pembekal, dia tak memenuhi spek dia, patutnya pembekal itu kena bayar ganti rugi kerana dia tidak memenuhi spesifikasi. Tetapi kerajaan Malaysia tidak, SPR tidak. Bukan sahaja tidak mengambil tindakan undang-undang, malah terus melindungi pembekal tersebut pula dengan merahsiakan maklumat syarikat tersebut atas sebab keselamatan. Ini jawapan yang diberikan oleh SPR melalui syahidan semalam yang saya telah edarkan semalam. Saya nak tanya, apakah isu keselamatan yang dimaksudkan? Bagaimanakah maklumat pembekal dakwa kekal tersebut boleh menimbulkan masalah keselamatan? Ini hanya dakwa kekal, bukannya barang ataupun peralatan-peralatan keselamatan ataupun peralatan-peralatan dalam Kementerian Pertahanan. Bagaimana ia boleh menimbulkan masalah keselamatan? Sebelum PIU 13, maklumat pembekal tersebut dirahsiakan oleh SPR, dan ini dikatakan oleh Timbalan Pengurusi Datuk Wan Ahmad atas alasan bahawa kemungkinan ia akan disabotaj. Kalau dia umumkan siapa pembekalnya, mungkin akan disabotaj. Ketika mesyuarat PSC, kita juga minta untuk jumpa dengan pembekal tersebut. Kita nak tengok test sendiri
pergi ke makmal dakwah kekal itu, kita nak test sendiri di kalangan ahli PSC. Tetapi SPR tak benarkan. Dia kata takut nanti disabotaj. Nanti Dr. Hatta sudah tahu itu mana pembekal, dia akan pergi sabotaj pembekal tu. Dia cakap macam tu lah. Dia kata tak dibenarkan. Tetapi sekarang PRU sudah berlalu. Sudah habis pilihan raya. Dakwah kekal itu pun sudah habis. Mengapa ia akan menyebabkan masalah keselamatan? Ini sesuatu yang kita tak boleh fahamkan. Tindak tanduk SPR untuk terus berdolar dalih dalam isu ini hanya akan memperkuatkan persepsi negatif terhadap SPR, dan tuntutan untuk peletakan jawatan pengurusi, timbalan pengurusi dan ahli-ahli SPR akan terus diperkhidmatkan. Saya nak mengatakan, saya nak menyeru dan menggesa SPR supaya jangan lagi melindungi syarikat ini. Mengapa SPR nak melindungi syarikat ini? Kita amat tak faham. Apakah ada apa-apa kepentingan di kalangan ahli-ahli Suruhanjaya Pilihan Raya dalam syarikat ini? Nanti pula kata kita memfitnah mereka. Kalau kita tak mahu sesuatu yang tidak telus, kita nak syarikat pembekal itu dinamakan. Kalau itu adalah salah syarikat pembekal itu, mengapa SPR nak melindungi mereka? Kerana sekarang setiap rakyat Malaysia yang tidak berpuas hati terhadap PRU ke-13 menyalahkan dakwah kekal itu ke atas SPR. Saya tak faham mengapa SPR nak melindungi syarikat ini. Sepatutnya dia boleh menamakan syarikat itu dan satu siasatan terhadap syarikat itu. Mengapakah barang yang diberikan ataupun dibekalkan kepada SPR itu tidak kekal? Dan itu sepatutnya diumumkan dan bukannya dirahsiakan identitinya. Sekali lagi, kita menggesa SPR segera mengumumkan syarikat ini dan kena justified mengapa 7.1 juta ringgit dipakai untuk dakwah kekal yang tidak kekal ini. Dakwah kekal kita jauh lebih mahal daripada harga 2008 dan perbanding dengan sebuah negara lain, India, yang membekalkan kepada Cambodia. SPR mungkin menjawab kita punya dakwah kekal ni special. Sebab dia tak kekal, maka lebih mahal. Ya. Semalam kita mendengar jawapan kepada Yang Berhormat Segambut bahawa dakwah kita ini tidak ada bahan kimia. Itu jawapan Parlimen. Dan kemungkinan ianya dikatakan sebagai pewarna makanan, food colorings, ya. Hari yang sama, SPR menjawab melalui Menteri Datuk Seri Shahidhan Kassim kepada saya atas soalan mengapa peratusan silver nitrate, iaitu chemical yang ada dalam dakwah itu yang memberikan kekekalannya, ya, ialah silver nitrate, ya. Kenapa kita beli 1% concentration as compared to 4% yang kita disebut, ya, dalam PSC dulu untuk memanjangkan kekekalannya, maka konsentrasinya dikatakan 4%. Jawapan daripada SPR melalui Datuk Seri Shahidhan, untuk makluman Yang Berhormat, menurut SOP, Standard Operating Procedure SPR, tidak menetapkan sebarang piawaian. Ini kita ambil perhatian, tidak menetapkan piawaian bagi peratus silver nitrate dalam dakwah kekal untuk digunakan dalam PRU ke-13. Semakan oleh SPR mendapati kandungan silver nitrate dalam dakwah kekal adalah berbeza-beza mengikut negara. So kemungkinan India itu tak tahulah, ya, murah lagi. Mengambil maklum akan pengalaman Kementerian Kesihatan, pengalaman yang dipertikaikan beberapa hari yang lalu, ada surat-surat daripada Kementerian Kesihatan, ya, mengenai kesan-kesan silver nitrate ini. Mengambil maklum akan pengalaman Kementerian Kesihatan dalam menggunakan silver nitrate untuk rawatan penyakit kulit tanpa memudaratkan pesakit ialah sekitar 0.5 to 1%. Ini diklaimlah bahawa MOH, Kementerian Kesihatan, menggunakan peratusan 0.5 hingga 1% untuk rawatan kulit. Silver nitrate ni bukan benda pelik, ya, bukan benda baru. Kalau kita pergi hospital, silver nitrate ni digunakan untuk rawatan, ya. Dan atas dasar mengutamakan keselamatan pengundi yang pertama kali menggunakan dakwah kekal, SPR mengambil pendekatan melalui prinsip penggunaan bahan kimia pada paras terendah, seterusnya memutuskan kandungan silver nitrate 1% bagi penggunaan dakwah kekal dalam PRU yang lalu. Artinya 1%. Poinnya tadi kata tak ada kimia. Ini ada kimia. Jawapan ini kata ada kimia.
Jawapan itu diberikan pada hari yang sama pada dua wakil rakyat yang berbeza. Sebelum ini pun Tan Sri Pengerusi SPR ada menyebut di dalam temu bual di RTM bahawa dakwat kekal ini, saya tak sure RTM atau TV3, silver nitrate ini bahaya. Ya, boleh menyebabkan kanser, boleh menyebabkan sakit buah pinggang. Come on lah ya. Kalau kita menggunakan berterusan dalam jumlah yang banyak, kemungkinan. Tetapi kita mencalit atas kuku, sedikit kulit dan bawah kulit. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Yeah, you don't do that every day. Jadi di mana logiknya? Bahaya dakwat kekal ni sampai menggunakan 1% yang rendah, less than 1%, yang mana ianya tidak memberikan kekekalan. Satu isu yang paling mudah bagi SPR, ya, antara usul pertama yang diterima oleh PSC mengenai penambahbaikan pilihan raya sebelum pun tugas kita selesai ialah dakwat kekal. The first 3 months kami berfungsi, dakwat kekal sudah diputuskan. Dia punya peraturan pilihan raya telah dipinda sebelum lagi selesai tugas kami. Kerana apa? Mudah benda ni. Dia ada 18 bulan untuk bersedia. Ya, dia ada 18 bulan untuk bersedia, bukan 8 hari, bukan 8 bulan, 18 bulan. Still they fumble on this basic, the simplest form of amendments to our prosedur pilihan raya. SPR gagal. Ya, hanya 3 orang katanya. Ini scapegoat lah. Only 3 people in the SPR yang concern dengan urusan pembelian ini. Pengerusi, setiausaha SPR, and another officer, yeah, in charge of procurement, I presume. 3 orang ni. So mungkin kalau kita nak ambil tindakan, mungkin 3 orang ni. But to me, the whole SPR has fumbled. They have done a grave mistake, and there is no other remedy but for SPR to be disbanded. The chairman, deputy chairman must let go their role in SPR. Thank you.